Wabarakatuh. Boleh tinggi sikit. Nak kena tunduk je. Cabut lah. Cabut tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Untuk permulaan pada hari ini kita ada buat majlis, maknanya kita datang daripada KUIPS, iaitu College Universiti Islam Perlis. Kita membuat program yang dinamakan sebagai program community service lah. Maknanya kita keluar untuk buat community. Jadi untuk permulaan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Imam dan pihak masjid untuk memberi ruang kepada pihak KUIP untuk menjalankan program pada hari ini. Okey. Untuk pada program pada malam ini, kita akan bermula dengan soalan ataupun dengan pusingan yang pertama dan ada pusingan yang kedua. Okey. Jadi di sebelah saya ini saya minta untuk memperkenalkan diri, iaitu Ustaz Zulhamdi, kemudian disusuli dengan Ustaz Akram. Ya, tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi saya Muhammad Zulhamdi, pensyarah daripada Fakulti Pengajian Islam KUIPS dan juga daripada Jabatan Usuluddin. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zulhamdi. Ustaz Akram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ahmad Akram bin Muhammad Rabbi. Ahmad Akram bin Muhammad Rabbi juga merupakan pensyarah daripada Fakulti Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Syariah. Okey, terima kasih kepada dua panel kita pada hari ini atas sesi pengenalan. Okey, jadi kita teruskan dengan tajuk yang saya kira seolah-olah macam drama pun ada. Sebab dia kata andai yang terakhir, andai ini kali terakhir. Tapi tajuk yang kata andai ini kali terakhir, kalau kita kata drama, dia episod last lah. Maknanya dia episod last, tuan-tuan. Jadi kita nak berbicara tentang episod last dalam kehidupan kita ini adalah tentang kematian. Jadi setiap orang, setiap insan akan ada penghujung hidupnya. Jadi untuk yang pertama, kepada Ustaz Zulhamdi, ada soalan yang menanyakan, apakah kehidupan yang panjang, maknanya kehidupan seseorang yang panjang itu dapat menyelamatkan seseorang di akhirat, atau bagaimana? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada tuan moderator, sahabat saya Ustaz Azhan, dan juga kepada sahabat saya lagi ahli panel Ustaz Akram, yang saya hormati kepada tuan Imam duduk belakang, minta maaf mana bagi belakang pula. Ustaz Rosli, dia senior saya di Islam Madinah, tapi tak ada jumpa pun. Sini atas-atas tu, dia kayangan saya bawah-bawah sikit. Dan kemudian yang saya hormati juga kepada Dekan Fakulti Islam Dr. Bashir,
Saya tak nampak sebelah kita sini. Tuan-tuan dan puan-puan ahli jawatan kawasan masjid, staf KUIPS yang hadir pada malam ni, alhamdulillah. Dan semualah para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis yang dinamakan sebagai majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh tuan moderator kita pada malam ini, iaitu Ustaz Azhan. Dia tak perkenal diri dia. Kan, saya pun tak kenal perkenalan ni Ustaz Azhan ni. Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam. Kan. Balik kepada soalan yang ditanyakan oleh tuan moderator kita pada malam ini, iaitu adakah kehidupan yang panjang ataupun umur yang panjang ini mampu untuk menyelamatkan seseorang di akhirat. Dan kerana kita tahu bahawa setiap orang dia akan menghadapi satu pengakhiran, iaitu adalah kematian. Dan setiap manusia ini berbeza daripada kita kata segi berapakah umur yang dihadkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sejak dia belum lahir lagi dari bumi ini pun dia dah meninggal di dalam perut ibu dia. Ada yang mampu lahir hanya berapa hari, ada yang beberapa bulan, dan ada bahkan yang mampu hidup sehingga 100 tahun lebih. Ada yang kurang lagi daripada itu. Jadi semua itu adalah kita kitaran kehidupan umur manusia berbeza. Bahkan Nabi SAW pun menyebut inna a'maru ummati baina 60 ila 70. Dan umur umatku di antara 60 sampai 70. Wa aqallahu min ajal dzalik, dan sedikit di kalangan mereka ni yang lebih daripada itu, maknanya lebih daripada 70. Okey. Jadi sebelum kita mengetahui ataupun melihat berkenaan dengan kematian ni tuan-tuan, ada apa kita kena tengok juga bagaimanakah seseorang tersebut apabila dia hidup di atas muka bumi ini, bagaimanakah kehidupan dia ataupun umur dia yang dia hidup ini mampu untuk menyelamatkan dia di akhirat nanti. Hakikatnya tuan-tuan, kehidupan ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surah Taha ayat ke-113, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah Subhanahu wa taala dia bagi perumpamaan tentang kehidupan dunia ni, dan janganlah kamu memanjangkan ataupun melihat kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan mereka, iaitu golongan kafir. Iaitu Allah Taala kata zahratal hayatid dunya, iaitu bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fih, Allah Taala kata apa? Untuk kami uji mereka ini dengan bunga tersebut. Jadi Allah Ta'ala dia gunakan perumpamaan dunia ini sama seperti bunga tuan-tuan. Dan bunga ni bukan bunga hati ayam lah. Ni mesti bunga. Sebab dunia ni la'ibun walahum, tempat kita main, kita seronok, tempat kita lalai dan sebagainya. Jadi bunga ni kita kata satu bentuk ataupun yang orang seronok, bau wangi, orang tengok pun suka, kan? Kalau kita tengok bunga cantik-cantik ni tuan-tuan, kan, tambah kalau kita pergi tempat-tempat macam Cameron Highland, kan, siapa pun pergi Taif dan sebagainya, kita akan tengok satu tempat yang di mana ada bunga-bunga yang cantik, kan. Orang akan pergi ke sana untuk apa? Awak tuan, dia ambil gambar, tidak? Kan, dia duduk, dia selfie, dia seronok-seronok apa, dia nak tunjuk dekat orang, kata ini satu keindahan, ini satu keseronokan dunia ni, bunga ni. Jadi begitu jugalah dunia ni Allah Ta'ala samakan dia dengan bunga. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya
Di antara perkara yang aku risaukan menimpa diri kamu ni, iaitu setelah peninggalan aku, setelah pemergian aku, adalah dibukakan kepada kamu dunia dan juga perhiasan-perhiasannya. Jadi dalam hadis ni juga Nabi SAW sebut min zahratid dunya, kan? Zahratid dunya, iaitu bunga dunia, keindahan tu, kan? Kalau orang perempuan ni sukalah babak bunga ni, Jadi kenapa Allah dan Rasulnya menyamakan dunia ni dengan dunia ni dengan bunga? Kata para ulama, sebelum sesuatu pokok tu, satu buah tu dia menjadi satu buah, dia akan jadi bunga dulu. Dan kalau kita tengok buah kurma, tuan-tuan, kalau tengok buah kurma ni, sebelum dia jadi kurma, dia akan jadi buah. Ada yang colour hijau, ada yang colour putih. Kan, siapa yang pernah pergi ziarah dia akan tahu lah, dia akan tengok. Sebelum musim-musim buah tu, dia akan keluar bunga dulu. Jadi bunga ni, orang suka tengok ni, kalau dia petik bunga tu sebelum buah terhasil, maka dia akan rugi lah. Rugi sebab apa? Sebab dia tak dapat lagi buah tu. Faham tak? Dia tak dapat lagi buah tu, dia ambil bunga dulu. Jadi dunia ni sama seperti itu juga. Dunia ni kalau kita ambil yang mana yang ada, seperti bunga kita petik sebelum dapat buah, maka kita akan rugi. Akhirat ni sama seperti buah. Maknanya kita nikmati buah tersebut sebagaimana kita menikmati akhirat. Jadi Allah SWT dan Rasul dia disamakan dunia ni dengan buah, akhirat ni dunia ni dengan bunga, akhirat ni dengan buah. Nak bagi perumpamaan, kalau kita tengok satu pokok yang ada bunga tapi kita tak tunggu buah tu keluar, kita petik bunga tu sebelum dia jadi buah, maka bunga tu bila kita ambil, dia akan layu, akan rosak, kemudian kita akan buang. Jadi begitu juga dunia, kalau kita petik banyak-banyak, kita ambil banyak-banyak, kita rebut tahta, kita rebut pangkat, kita rebut harta dan sebagainya, maka dia tidak akan kekal sebagaimana bunga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ni satu umur yang panjang, kan? Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan. Semakin membesar anak Adam ni, semakin membesar dengan dia dua perkara, iaitu yang pertama hubbul mal wa tulul umur, cintakan harta, yang pertama. Yang kedua, dia akan suka ataupun dia nakkan diri dia ni hidup lebih lama dan lebih panjang. Semakin membesar kita ni tuan-tuan, kan, kalau kita tengok budak-budak kecil tuan-tuan, kita bagi dia RM1, dia rasa apa? Banyak ke sikit? Kan? Kita bagi budak-budak sekolah rendah, kita bagi RM1 pun, Allah, dah macam dapat banyak tak sangka dah. Kan? Melompat sakan. Kita ni kalau orang bagi kita RM1, orang kata apa? Kedekut semua ya. Kan? Sebab tu sebab kita tahu nilai RM1 tu nak banding dengan mungkin 100, mungkin 1000 kan. Jadi semakin besar orang tu, dia semakin cintakan dunia. Kalau boleh dia nak dapat banyak. Kan? Bila dia dapat banyak, dan dia juga inginkan kehidupan tu kekal, sebab dia dapat banyak tu, kalau boleh nak banyak lagi, maknanya dia nak tempoh tu panjang. Kan? Itu hakikat kita kata kehidupan manusia yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, persoalannya dekat sini, adakah hidup yang panjang ni, walaupun Nabi kata dua perkara ni dicintai oleh manusia, tapi adakah benda ni satu benda yang tercela? Itu kita kena tahu. Kan? Satu hari ada seorang sahabat datang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya? Ditanyakan kepada Nabi SAW, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik ni, kita kata sahabat tuan-tuan, kalau kita tengok, kita perhati sifat-sifat sikap mereka ni, mereka suka tanya soalan untuk ada manfaat.
Tanya soalan untuk ambil manfaat daripada Nabi. Kalau kita kadang-kadang tanya soalan ni saja-saja nak cabang, kan? Kita tanya ni, sahabat tanya ni dia nak ambil tahu. Jadi dia tanya Nabi SAW, siapakah manusia yang terbaik? Nabi kata, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang umur dia panjang, seiring dengan panjangnya umur dia, bertambah juga amalan dia. Bertambah juga amalan dia. Maknanya dia hidup, dia tahu kata 60, 70, semakin itu dia beramal. Kemudian sahabat tanya lagi, kan, ayun nasi syar, siapakah manusia yang paling buruk, yang paling celaka? Dan Nabi kata, man tala umruhu wa sa'a amaluh, atau wa syarra amaluh. Siapa yang umur dia panjang, dia hidup lama, 60 tahun, 70 tahun, tetapi sedikit pun tidak memberi kesan kepada amalan dia. Sama ada dia tak beramal ataupun dia tidak berbuat pahala, maknanya dia buat dosa, kan? Buat dosa. Jadi rugilah tuan-tuan kalau kita umur yang panjang ni, akhirnya kita mati, hidup lama, mati tapi tak ada apa-apa, kan? Faham tak tuan? Jadi ya, nah, masa habis moderator dah bagi, tak ada nak habis dah. Jadi itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kehidupan yang panjang di dunia ni, kita masih hidup, esok mungkin kita ada, mungkin kita tak ada. Jadi malam ni kita masih ada, alhamdulillah. Gunakan 2-3 saat, 2-3 minit untuk kita teruskan beramal. Wallahu taala alam. Jadi saya berikan balik kepada Ustaz Azhan. Okey, terima kasih. Jadi kita dah nampak dah bagaimana kita nak susun ataupun nak plan dalam kehidupan dunia. Selamat datang, ahlan wa sahlan Dr. Abdullah min Nigeria, daripada Nigeria, salah seorang pensyarah daripada KUIP, Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Islam, bahagian Bahasa Arab. Okay. Kita teruskan dengan soalan bagi Ustaz Akram. Kematian yang bagaimanakah yang diinginkan oleh semua orang ataupun mukmin itu sendiri? Silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Azhan selaku moderator, juga sahabat panelis saya pada malam ini, Ustaz Zul Hamdi, yang katanya kita 5 minit dah lah nah. Tapi rupanya 5 minit itu 5 minit ahli syurga yang tak terasa dia punya lama tu kan. Alhamdulillah kita dapat manfaat yang banyak hari ini. Juga saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, juga barisan staf KUIPS, dekan kami Dr. Abdul Basir, juga sahabat-sahabat daripada KUIPS. Jadi insya-Allah tak dilupakan juga buat ibu-ibu dan ayah-ayah, hadirin hadirat muslim-muslimat. Jadi insya-Allah berbalik kepada soalan yang saya minta maaf lah, saya tak ada slang utara sebab saya datang daripada Selangor. Jadi minta maaf banyak kalau tak dengar dia punya utara-utara tu. Anggaplah saya sebagai orang kata apa, musafir yang datang untuk berkongsi pada malam ini insya-Allah. Okey, jadi berbalik kepada soalan yang dilontarkan tentang bagaimanakah kematian ataupun apakah keadaan kematian yang diimpikan oleh seorang yang beriman ataupun mukmin kita panggil. Sebab dalam Quran kalau kita lihat dalam beberapa siri ataupun dalam kebanyakan surah pun, dalam peperangan, dalam melibatkan dakwah, kita akan lihat banyaknya Tuhan itu, banyaknya Quran datangkan kisah-kisah Fir'aun selain daripada motivasi nak menampakkan bagaimana kematian Fir'aun itulah kematian yang terhina. Tuan-tuan dan puan, Fir'aun ini hidup bukanlah di zaman di mana Mesir yang sekarang.
Mesir yang dahulu adalah sebuah tamadun yang gah, dan Fir'aun itu berdiri di atas satu tahta yang digeruni, dan di mana ketika itu Allah memperlihatkan kematian Fir'aun itu sebagai kematian yang terhina, walaupun dia adalah raja yang di mana satu-satunya raja yang kita lihat mengaku dirinya Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita lihat sebagai contoh raja yang hidup zaman Nabi Ibrahim AS hanya mengaku sebagai seorang yang boleh menghidupkan ataupun mematikan sebagai isyarat nak berlawan ataupun berhujah dengan Nabi Ibrahim AS. Tapi Fir'aun sebaliknya, dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi kita lihat, bukanlah saya nak katakan Fir'aun itu sebagai contoh terbaik untuk kita, tapi sebagai seorang yang mengimani Quran, mengimani Alkitab, kita perlu jadikan Fir'aun ini sebagai satu-satunya kisah teladan ataupun salah satu kisah teladan yang menjadikan kita ini supaya insaf. Sebab apa? Dalam surah Ghafir ataupun dalam surah Ghafir, Allah menceritakan dalam ayat yang ke-26, Allah menceritakan bagaimana Fir'aun ini bercita-cita hendak membunuh Nabi Musa AS dan pengikutnya dalam kalangan Bani Israel. Dan waktu itu mereka decide ataupun mereka ambil keputusan untuk lari daripada bumi Mesir sebab dihambat ataupun dikejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi Fir'aun ada sebuah harapan ataupun cita-cita untuk nak membunuh seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebesar mana pun Fir'aun, dia memiliki sebuah tamadun. Kalau kita lihat hari ini ataupun dalam buku sejarah, Mesir telah diangkat dan sehingga kini diangkat sebagai salah sebuah tamadun yang besar dalam dunia yang menyumbang kepada teknologi pada zaman itu yang dicedok ke zaman sekarang. Tetapi bagaimanakah kesudahan Fir'aun? Selain daripada kehinaan, Allah merakamkan bagaimana sebesar mana pun seorang raja itu, berkuasa mana pun raja itu, akhirnya dia mengaku yang Allah itu adalah Tuhan yang Esa, seperti mana yang direkodkan dalam surah Yunus ayat 90 sehingga 92, di mana Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman, yakni Fir'aun, padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Maka pada hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, yakni kitalah yang terkemudian. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sebab itulah Fir'aun, kalau kita acap kali bertanya, kenapa Fir'aun ni ada dalam banyak ataupun kisah Musa AS ini banyak direkodkan dalam surah-surah dalam Quran ini, inilah dia. Sebab Fir'aun adalah tanda kepada klimaks ataupun kemuncak kepada kerosakan manusia itu. Jadi sebagai seorang beriman, bagaimanakah kita nak ukur ataupun bagaimanakah kita nak mengikut ciri-ciri orang-orang yang berpaling daripada Fir'aun ini dan mencontohi sunnah-sunnah para Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita lihat bagaimana kisah yang masyhur di mana Abu Zur'ah Ar-Razi, antara salah seorang tokoh terkemuka dalam ilmu hadis, yang di mana akhirnya sebab itulah Nabi kata apa, seseorang itu dia dimatikan dengan apa yang dia suka ataupun dia gemar. Maka seorang ahli hadis yang kita katakan mewakafkan dirinya, mewakafkan harta, jasad dirinya itu untuk agamanya, untuk memastikan setiap ucapan, perbuatan Nabi itu terpelihara, maka Allah juga akan mewafatkan dia dengan apa yang dicintai. Maka kita katakan Abu Zur'ah Ar-Razi seorang yang sangat detail, sangat kita kata berwaspada dengan sesuatu riwayat yang sampai kepadanya. Setiap hadis dia akan semak siapakah perawi hadis itu, apakah darjatnya itu, dan akhirnya Allah mewafatkan dia dalam husnul khatimah, di mana apa yang terakhir, di mana ketika itu anaknya dan sahabat kepada Abu Zur'ah ini datang, maksudnya melawatlah dalam keadaan yang ketika itu sedang nazak, dan mereka cuba nak mengajar ataupun nak mentalkinkan
membaca la ilaha illallah kepada Abu Zur'ah, tetapi mereka rasa malu dan rasa hormat kepada seorang guru. Apa mereka buat? Mereka membacakan sepotong hadis di mana Abu Zur'ah menyambung hadis itu dengan apa? Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Maka tutuplah mata Abu Zur'ah dan pergi menghadap Tuhannya dengan penuh husnul khatimah. Dan kita lihat, bukan sekadar kematian itu, tapi kita lihat apakah yang dilakukan Abu Zur'ah Ar-Razi sewaktu kehidupannya itu. Beliau sangat, kita kata, taat, sangat kita katakan sebagai seorang yang tegas apabila membabitkan sunnah Nabi SAW. Begitu juga kalau kita lihat dalam kisah Abdullah bin Busr, seorang salafus salih yang meninggal dunia dalam keadaan berwuduk. Dan begitu juga Ibrahim Hani yang kita katakan sebagai seorang salaf yang banyak berpuasa, dan sewaktu beliau dalam keadaan dahaga, sewaktu itu beliau juga di akhir hayatnya dalam keadaan berpuasa. Maka kita katakan sewaktu itu Ibrahim bin Hani ini berasa dahaga dan bertanya kepada anaknya, adakah sudah masuk waktu maghrib? Anaknya kata belum. Waktu itu sebenarnya hakikatnya boleh dibuka puasa sebab puasa sunat, tapi beliau menahan sampailah beliau memejamkan mata dalam keadaan beliau berpuasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya adalah kita tak tahu. Kita mungkin ditakdirkan, kita semua ditakdirkan akan mati. Persoalannya, kematian manakah yang kita impikan? Ada orang dia menafikan Tuhan. Dia menafikan adanya satu kuasa yang menciptakan alam ini, tapi akhirnya dia kembali kepada kuasa yang dinafikan itu. Sebagai contoh, kalau kita lihat Stephen Hawking, yang di mana dalam kehidupan dia mencari satu kuasa yang boleh mencipta alam ini, tapi dia menafikan kuasa itu, dan akhirnya dia meninggal dunia dan bertemu dengan kuasa yang dia nafikan itu. Dan persoalan kepada kita hari ini adalah, bagaimanakah kita nak memastikan kematian kita itu adalah keadaan yang terbaik untuk kita bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalan itu saya serahkan kepada hadirin hadirat untuk menjawab pada malam ini. Jadi saya serahkan kepada moderator, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Akram. Jadi betul lah apa yang disebut oleh hadis riwayat Imam Ahmad, Anas daripada Anas radhiyallahu an, Rasulullah sabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatkannya beramal. Sahabat bertanya, bagaimana? Allah akan memberi taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Jadi kita harap kita bersama-sama dalam keadaan amal soleh ataupun sebagai melaksanakan amal soleh sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita terus kepada pusingan yang kedua, kepada Ustaz Zulhamdi. Saya kalau tak stop panjang lagi. Jadi saya di sini kena kena jadi orang tengah untuk stop lah. Okey, Ustaz Zulhamdi buat sedikit pergulungan lah. Okey, bagaimana hakikat kematian seseorang dan mampukah kita boleh lari ataupun elak daripadanya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wal mawalah. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Moderator Ustaz Azhan. Okey, soalan yang ditanyakan iaitu berkaitan dengan hakikat kematian. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat." Memperbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan. Apa dia tuan-tuan? Iaitu adalah mati. Jadi hakikat kematian ni, hakikat kematian ni adalah dia merupakan pemisah ataupun pemutus kepada kesenangan, kebahagiaan yang kita alami sekarang. Berapa ramai orang yang apabila kematian ahli keluarga dia, salah seorang ahli keluarga dia mati, dia akan menangis, dia akan teriak, dia fikir tentang apa dulu dia hidup senang,
kerana suami dia masih ada, tapi bila sekarang suami dia meninggal, dia fikir macam mana dia nak bayar duit rumah, duit kereta, macam mana dia nak teruskan kehidupan. Dulu masa suami dia ada, anak-anak dia seronok kan, suka, tapi bila meninggal semua dia akan jadi susah. Maknanya kematian ini hakikat dia adalah dia merupakan pemutus segala kelazatan, kebahagiaan. Saya nak kutip, nak ambil daripada sebuah kitab, iaitu berkaitan dengan kita nak kenal macam mana sifat-sifat kematian yang bakal kita hadapi. Semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan meninggal. Cumanya mungkin kita akan berbeza-beza. Sebab itu kita nak tengok macam mana sifat-sifat kematian ni tuan-tuan, supaya kita ni bersedia untuk menghadapi kematian tersebut. Sebab kita tahu pasti akan datang, cumanya tak tahu macam mana. Pasti akan berlaku, cumanya tak tahu bila dan tak tahu macam mana. Yang pertama, disebutkan kematian itu adalah bersifat paksaan. Kita rela tak rela, kita kena terima. Ni macam cerita drama pula kan, cinta nikah tanpa rela ke apa benda tu. Ni drama P7. Tuan-tuan main sini kira tak tengok drama lah tu. Hak tak mai tu mungkin dia sangkut tentang drama TV. Sini pun ada drama juga. Anda ini yang apa dia? Ada ini yang terakhir. Ni drama juga tuan-tuan, macam Ustaz Hassan kata dia. Jadi kematian ni adalah satu paksaan. Paksa. Kita suka tak suka, kita rela tak rela, kita reda tak reda, dia pasti akan datang. Kita siap tak siap, itu bukan urusan mereka, itu urusan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran, dia kata, "Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ." Katakanlah, sekiranya kamu di dalam rumah kamu. Bila kita kata kita dalam rumah ni untuk apa tuan? Untuk keselamatan lah. Daripada bahaya, daripada kemalangan. Dalam rumah, hujan, panas, kan? Kalau duduk luar ni dia lebih risiko bahaya berbanding dengan dalam rumah. Jadi kita duduk dalam rumah untuk apa? Untuk selamat. Tidur pun kita tidur di dalam rumah kita. Jadi Allah Ta'ala kata, katakanlah, sekiranya kamu di dalam rumah kamu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan untuk mati, terbunuh, itu keluar ke tempat yang mereka pasti akan mati. Kita takkan setiap hari 24 jam kita nak duduk di rumah, betul tak? Kalau dulu masa PKP lah, duduk 24 jam, orang mai bagi beras, orang mai bagi gula, orang mai bagi orang bagi ni. Pi masjid pun tak, apa pun tak. Dululah, sekarang ni mai lah masjid, jangan tak mai pula, kan? Jadi bila ada keperluan mesti kita akan keluar rumah, kan? Tapi kita keluar tu pun mungkin tak lama, mungkin dalam setengah jam ataupun mungkin sejam. Tapi kita duduk di rumah tu lebih lama daripada kita keluar. Tapi Allah Ta'ala kata, orang yang telah ditakdirkan untuk mati, pasti dia akan mati bila dia keluar daripada tempat dia. Okey, itu yang pertama. Kematian ni dia satu paksaan, dia bukan satu kerelaan. Kita tak reda ke datang. Kemudian yang kedua, kematian itu kita kena tahu bahawa dia akan ligan kita. Bahasa muda ligan lah. Dia akan sentiasa ligan kita mana-mana sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu cuba lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itulah yang akan datang menghadap kita. Dia akan, maknanya kita larilah mana pun tuan-tuan, dia akan datang. Di barat, kalau tuan-tuan pernah baca kan kisah kan, ada orang yang cuba, dia nak lari daripada, dia tahu kiamat ni pasti berlaku, orang semua akan tahu kiamat berlaku, tapi dia pun cuba buat satu benda, iaitu macam mana kita nak selamatkan diri daripada kiamat. Dan ada orang yang buat dia korek tanah bawah tu, dia bubuh, dia buat satu tempat dengan dia bubuh besi bawah semua.
dan dia letak segala bekal-bekal kan, ayak ke apa semua, duduk dalam tu supaya dengan harapan bila kiamat berlaku dia duduk dalam tu dia akan selamat kan. Maknanya dia cuba lari daripada hakikat kematian kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau kamu cuba lari, kematian itu pasti akan mengejar. Kemudian yang ketiga, kematian itu tidak dapat ditunda ataupun dipercepatkan kan. Allah SWT berfirman, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sekiranya apabila sampai ajal mereka itu, mereka tidak dapat tunda ataupun mempercepatkan walaupun sesaat. Kita guna apilah tuan-tuan, apa segala mesin yang hebat sekali atas muka bumi ini pun tak akan mampu untuk menghidupkan kita. Di Rusia, saya pernah baca di Rusia ada dia temukan satu bakteria, dia kata kalau boleh makan, buat bakteria tu jadi ubat, boleh makan, boleh hidup selama-lamanya. Ni satu kajian yang merapu lah kan. Sebab apa? Sebab macam kita cerita tadi lah, semakin besar seorang tu, semakin dia inginkan kehidupan ni kekal lama, panjang, dia nak hidup lama lagi, kalau boleh tak mau mati. Nah, sebab dia dah rasa selesa dengan kehidupan ni, segala kemewahan dan sebagainya. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kematian itu akan datang boleh datang secara tiba-tiba. Dan di dalam sebuah hadis yang Nabi cerita tentang akhir zaman, antara tanda akhir zaman itu ialah kematian itu datang secara tiba-tiba. Kita mendengar kan, kadang-kadang hari ini semayang dengan kita sebelah, esok dapat mesej, dapat telefon kata meninggal, padahal sihat kan, tiba-tiba dia meninggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, saya masih muda tuan-tuan, ada yang dah lebih umur daripada saya, kita tak tahu siapa yang nak akan pergi dulu. Cumanya sekarang kita masih lagi ada peluang, kita masih lagi punya wang untuk kita teruskan beramal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwa, berbekallah, sediakanlah bekal, kerana sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar ini dulu untuk sesi saya. Jadi saya serahkan balik kepada moderator. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Azul Hamdi, dan terima kasih juga kerana membuat satu pergulungan yang menarik dan boleh diambil intipatinya untuk kita bersedia pada umur-umur, tidak kira lah umur kita berapa, tua, muda, kanak-kanak dan sebagainya. Okey, untuk yang terakhir kali bagi Ustaz Akram, apakah amalan yang benar-benar untuk dimudahkan urusan kehidupan di akhirat? Okey. Tafadhal mashkur. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Zahan, juga sahabat saya Ustaz Azul Hamdi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Jadi baik, insya-Allah bagi round kedua, merangkap round penggulungan pada sesi forum pada malam ini, pada malam ini berbalik kepada apakah amalan-amalan yang kita perlu ambil notanya sebagai bekalan untuk kelangsungan kita pada hari yang mendatang. Dia ada banyak, sebab itulah para sahabat, antara perkara yang mereka tanyakan adalah bagaimana mereka nak memastikan mereka ini terselamat dekat hari akhirat. Sebab itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia memaksa seorang sahabat yang memegang nama-nama orang-orang munafik. Bukan sebab dia nak tahu siapakah orang munafik itu, tapi Umar Al-Khattab, beliau nak memastikan yang nama Umar itu tidak ada dalam kalangan nama orang munafik. Jadi berbalik kepada persoalan, apakah persediaan yang termampunya kita lakukan, sebab kita tak tahu, kita dah terputus wahyu, kita tak tahu siapa dalam kalangan kita ni yang terselamat ataupun yang mungkin akan tergelincir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi apa yang kita boleh pastikan adalah kita memegang apa yang Nabi pesan. Ada banyak, tetapi saya
ambil 3 sahaja perkara penting sebab ia berkait rapat dengan kita hari ini dan di Malaysia umumnya. Pertama adalah silaturahim. Tuan-tuan dan puan, kita dah masuk kepada musim nak pilihan raya. Parti apa pun kita pilih, kerajaan apa pun kita sokong, pastikan ia tidak menggadaikan kita punya tali silaturahim. Benda ni bukan retorik, benda ni bukanlah satu benda permainan yang kita kata alah cakap je, kami okey je. Tuan-tuan dan puan mungkin okey, tapi realiti di sana berapa ramai adik-beradik yang bergaduh, sahabat-sahabat yang bergaduh, jiran tak bertegur siapa. Sebab apa? Masing-masing pacak bendera lain-lain punya parti. Sebenarnya kalau kita renung, ukhuwah Islam itu dia merentasi segala macam jemaah ataupun parti. Sebab itulah Nabi SAW kita melihat bagaimana menggabungkan, kalau kita nak bandingkan kita punya ultra Melayu ni dengan ultra Arab Jahiliah punya kabilah tu, lagi dahsyat tuan-tuan dan puan. Bahkan unsur-unsur taksub bangsa itu sampai sekarang ada. Bagi siapa yang belajar ataupun berpeluang pergi ke negara Arab, melihatlah bagaimana dia punya kabilah punya taksub tu. Sampai kalau kita betul pun, kita akan salah sebab kita bukan kabilah dia. Punya macam tu dia punya taksub dia. Tapi kita bukan macam tu. Nabi tak ajar macam tu. Sebab itulah kita kena berdiri atas dasar rasional yang dia tu adalah darah daging kita. Dia adalah jiran kita dan dia adalah saudara se-Islam kita yang perlu kita hormati, bukan kita permusuhi. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah perintahkan kepada kita dalam surah An-Nisa bagaimana Allah meminta kita untuk menghubungkan silaturahim antara orang-orang ataupun antara saudara mara kita ini. Dan Nabi kata apa? Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahmahu. Nabi SAW berfirman, sesiapa yang berkehendaki, siapa yang suka untuk rezekinya itu diluaskan dan usianya dipanjangkan, maka hubungkanlah silaturahimnya. Kata An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini, luas rezeki bermaksud keberkatan. Berkat itu maksudnya apa? Cukup. Tak kaya tapi rasa cukup, tak mewah tapi rasa cukup. Itulah janji Nabi SAW. Sebab apa? Orang-orang yang kita katakan tidak memutuskan silaturahim, dia akan ada banyak saluran-saluran bantuan yang Allah akan hubungkan kepada dia. Akan ada, bila dia susah, akan ada saudaranya yang akan tolong. Dan ingat, parti mana pun kita sokong, ahli politik mana pun kita sokong, belum tentu dia akan ada bersama kita di waktu hari kematian kita, yang akan memandikan kita, yang akan mengkafankan kita, yang akan membacakan doa untuk kita adalah adik-beradik kita sendiri. Sebab itulah benda ini sangat penting. Dan bahkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq. Tetapi apa? Bukanlah kebaikan itu apabila kamu itu mampu untuk kita kata apa? Membuat satu benda yang besar di bahagian timur ataupun barat, tetapi kebaikan itulah antara yang kamu beriman dan memberikan harta ataupun bantuan kepada sanak saudara kamu ataupun kaum kerabat kamu. Infak bermula dengan ahli keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang Muslim itu dia perlu memastikan sewaktu hayatnya itu dia menguruskan harta yang betul. Dia menguruskan hartanya itu untuk waris-warisnya. Selain pada faraid, ia perlu merancang bagaimanakah harta itu akan memudahkan urusan anak cucunya itu. Dan terakhir adalah bagaimana bakal-bakal ataupun kita katakan orang-orang yang akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini menguruskan hutangnya sewaktu hayatnya. Sebab apa? Kita kena ingat yang Nabi kata apa? Hutang inilah yang menjadi satu tanda ataupun satu penyebab di mana roh itu tergantung di antara langit dan bumi. Sebab itulah kita kena pastikan antara cara yang terbaik untuk nak memastikan kita tidak meninggalkan beban kepada waris-waris, kepada ahli keluarga kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Kita kena pastikan yang hutang-hutang kita dapat dilangsaikan ataupun diuruskan dengan sebaiknya. Sebab itulah sekarang ni kalau kita berhutang dengan pihak bank ataupun berhutang dengan mana-mana institusi kewangan, kena pastikan kita ambil satu lagi kita kata apa, carum satu takaful yang akan membantu untuk menyelesaikan hutang. Dan itulah kita kata saranan yang
dicadangkan oleh Tan Sri Dr. Daud Bakar tentang bagaimana seorang itu boleh menguruskan hutang suatu halnya supaya tidak meninggalkan beban untuk dirinya dekat akhirat dan untuk keluarganya yang masih lagi hidup dekat dunia. Wallahu a'lam, saya serahkan kepada tuan moderator. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Akram. Terima kasih jugalah kepada sahabat-sahabat yang hadir dan kepada panel forum kita pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan, pensyarah di KUIP dia ada bidang kepakarannya masing-masing dan mempunyai 3 jabatan lah di Kolej Universiti Islam Perlis. Ada jabatan syariah, ada jabatan bahasa Arab, ada jabatan usuluddin ataupun pengajian Islam. Okey, saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan menjemput Dr. Abdul Basir bin Awang untuk memberi cenderamata kepada pihak masjid. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar.